Selamat petang. Ada netizen memberikan komen dan memberikan message kepada saya yang agak menarik. Mereka mengatakan patutlah Najib amat terdesak untuk menang dalam kes SRC ini kerana beberapa sebab. Aku nak beritahu ulasan ini, jangan terus kemana-mana dan terus bersama dengan saya untuk mengetahui beberapa perkara penting mengapa Najib perlu menang kes SRC ini. Okey, baik. Terima kasih sebelum itu. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Petang ini aku tertarik dengan satu komen, message daripada penonton juga daripada pengikut dalam channel aku. Mereka kata Najib mahu dan perlu menang bersungguh-sungguh dalam SRC dan tidak hairanlah. Najib sudah mengaku semalam dalam pengakuan secara pribadi. Najib kata dia tidak malu untuk menyatakan bahawa dia sebenarnya terdesak. Najib sendiri menyatakan semalam, Najib kata dia tak malu untuk menyatakan dia memang terdesak kerana Najib kata ini soal hidup dan hidupnya. Ini soal hidup dan nyawanya, kata Najib. Bila difikirkan semula, kata penulis kepada komen ini, beliau kata ada beberapa perkara yang mungkin menyebabkan Najib berkata begitu. Pertama, sekiranya Najib tak menang dalam kes ini, bermaksud Najib juga mungkin tak akan menang dalam kes-kesnya yang lain, terutamanya kes 1MDB. Kerana kes SRC internasional ini adalah baru anak-anaknya kes 1MDB. Kes utama Najib adalah 1MDB. SRC adalah anak syarikat kepada 1MDB. Bermakna, kata netizen itu, kalau Najib kalah dalam kes SRC ini, persoalannya, menang lagikah Najib dalam kes 1MDB? Kerana apabila Najib kalah dan disahkan kalah, masuk penjara untuk kes SRC internasional ini 12 tahun penjara dan RM 210 juta dan denda, bermakna kes 1MDB Najib yang tengah dibicarakan itu juga boleh menjadi berisiko kerana kes SRC adalah anak syarikat kepada 1MDB. Makna kata, memang ada kes berkaitan 1MDB. Kedua, setelah Najib kalah dalam kes SRC ini, bermaksud Najib kena masuk penjara. Selepas Najib masuk penjara, persoalannya adalah bagaimana mahu menguruskan lagi dan bagaimana Najib menulis lagi di dalam Facebook untuk cuba mempertahankan dirinya. Kerana sebelum ini ramai orang tahu Najib adalah seperti telah dilantik oleh netizen, telah digelar oleh netizen sebagai Perdana Menteri Facebook. Di Facebook Najib banyak tahu. Dan kalau Najib masuk penjara, yang kita tahu di penjara itu Najib tak akan ada kebebasan seperti yang dia miliki hari ini. Hari ini, pada waktu ini Najib boleh menaip apapun dia suka di Facebook. Tetapi di penjara pasti kebebasan Najib untuk menaip di Facebook, menjadi Perdana Menteri di Facebook akan dilucutkan serta-merta. Ramai orang cakap dia akan menjadi ketua kampung di Sungai Buloh. Aku pun tak tahulah, kita tunggu kalau benar dia masuk penjara. Mungkin ada kebenarannya dia akan jadi ketua kampung di Sungai Buloh. Macam itulah. Apabila Najib masuk di dalam penjara, kebebasan beliau untuk menulis di Facebook atau di mana-mana media sosial pasti akan terkad atau tidak ada sama sekali. Bermakna peluang Najib untuk mempertahankan dirinya akan menjadi hampir 100% akan berkurangan. Hanya pasukan peguam Najib yang ada di luar penjara yang akan berjuang tanpa ada kehadiran Najib. Bermaksud peluang untuk Najib menang sudah semakin merosot selepas Najib ada dalam penjara. Itu perkara kedua, kenapa Najib tak boleh masuk penjara. Dia mesti ada di luar penjara. Ketiga, tentang soal keuangan. Aku fikir Najib sangat memikirkan tentang keuangannya. Banyak perkara yang dia perlu uruskan tentang keuangannya.
Isu tentang tunggakan LHDN, isu tentang kekangan keuangan yang telah dihadkan oleh mahkamah, hanya boleh mengeluarkan uang mengeluarkan uang daripada banknya 100,000 sebulan. Bermaksud kalau Najib sudah masuk dalam penjara, siapa lagi yang dia boleh harapkan untuk menguruskan itu? Ya benar, Najib mempunyai keluarga, dia ada anak, dia ada istri dan sebagainya. Tetapi adakah mereka mampu menjadi mewakili Najib seperti yang Najib lakukan pada saat ini? Itulah persoalan-persoalannya. Dan yang keempat, kenapa Najib perlu berjuang habis-habisan untuk tidak masuk penjara adalah kerana selepas Najib masuk penjara, beliau tidak akan boleh lagi menjadi Perdana Menteri dan tidak akan boleh lagi menjawat apa-apa jawatan di UMNO, dan dia tidak akan boleh lagi bertanding pilihan raya untuk kali ini. Itu pasti. Walaupun mungkin Najib mahu pengampunan daripada yang di Pertuan Agong, pengampunan diraja, tetapi untuk masa yang terdekat Najib tak akan dapat pengampunan itu. Jadi ini bermaksud Najib akan kehilangan kerusinya. Siapa yang akan mendudukinya? Ada spekulasi kencang mengatakan beliau mungkin akan digantikan oleh anaknya. Tapi persoalannya, bolehkah anak Najib menang? Kalau dia menang pun, nanti Najib akan jadi apa? Kalau Najib berjaya dikeluarkan ataupun keluar daripada penjara pun, tengoklah berapa tahun dia ada di sana. Ini belum bercakap lagi tentang kes 1MDB. Kalau Najib pun kalah dalam isu kes 1MDB, berapa tahunkah Najib harus berada di penjara? Adakah kalau dicampur-campur, katakanlah hukuman untuk kes SRC Internasional 12 tahun, manakala kes 1MDB pula ada lagi 5 tahun atau sebagainya. Bagus dan baguslah kalau mahkamah dapat memberikan hukuman serentak. Tapi kalau tidak hukuman serentak, ini satu perkara yang mungkin memburukkan Najib. Najib bukan muda lagi, Najib dah tua dah. Kalau banding dengan Mahathir itu dia rezekinya sampai 97 tahun masih kuat berpolitik. Aku tak pastilah Najib boleh sampai 97 tahun sekuat Mahathir atau tidak untuk kesehatannya. Itulah dia yang telah dikongsikan oleh netizen mengapa Najib perlu menang dan perlu menang, sehingga dia berani mengatakan di dalam pengakuan yang terkini, Najib kata dia tak malu untuk mengaku dia terdesak. Bah ngam labai itu bilang orang Sabah, apa malu bosku. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye bye.